Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot menengah atas bersama siapa? Tentunya Cikgu Nur Hayati di sini. Kita belajar tentang mata pelajaran sejarah dan untuk segmen kali ini kita akan beralih pula kepada pergerakan nasionalisme. Betul Cikgu? Ya, betul. Jadi jom kita mulakan kelas kita. Okey, jadi untuk kita membincangkan dengan lebih mendalam, maka saya ingin bawa perbincangan kita kepada satu soalan untuk dijawab oleh murid-murid dalam talian secara lisan dengan ayat yang ringkas. Bagaimana anda mengemukakan idea? Okey, jika kita ada idea, kita ingin idea kita itu disampaikan kepada masyarakat umum khususnya. Jadi bagaimana kita gunakan apa yang kita akan lakukan? Okey, jadi kita minta kepada murid-murid untuk memberikan jawapan yang ringkas dan padat. Ringkas dan padat. Siapakah yang betul itu? Angkat tangan. Okey, semua serentak angkat tangan. Cikgu pilih, cikgu. Okey, saya nak pilih tadi kita panggil Aina macam angkat dulu kan tadi. Kita bagi Aina dululah. Macam mana idea nak kemukakan idea? Bagaimana? Pada pendapat saya, kita boleh mengemukakan suara isu kita dengan cara buat video dekat dalam YouTube. Oh, menarik. Video dalam YouTube. Ini YouTuber ni. Betul. Okey, so mungkin juga kita minta pandangan daripada Amira. Selain YouTube, kita nak buat kat mana YouTube lagi? Amira, kat mana agak-agaknya awak nak sampaikan idea ini? Ya. Assalamualaikum. Bagi saya memilih untuk menggunakan aplikasi TikTok kerana di TikTok ramai pengguna yang semua boleh di kalangan semua yang akan menggunakan aplikasi TikTok. So bila kita share sesuatu dalam aplikasi tu, so semua orang senang untuk mendapatkan idea tu. Ya, Yelah, okey. betul. Betul Sebab lah. kita menggunakan aplikasi itu bukan sahaja remaja tetapi malah semua golongan umur yang Semua akan gunakan. golongan umur juga. Ya. Okey, kecuali saya lah. Okey, kita mungkin Ya saya ke rasa cikgu tak guna TikTok? Ya, saya tak pandai TikTok. Jadi saya nak jugalah minta dua Okey. lagi murid. Okey, tetapi saya nakkan ringkas saja. Berikan apa saluran yang kamu akan pilih ya. Jadi Aina sudah, Amira sudah. Jadi kita berikan kepada Alia. Kita serahkan kepada Alia. Alia, apa yang kamu akan gunakan untuk menyampaikan idea? Saya akan gunakan Twitter untuk sebarkan idea-idea saya. Okey, masih media sosial Twitter. cikgu ya? Masih media sosial lagi. Dan yang terakhir, Arisa kan? Arisa kan? Saya boleh gunakan Facebook untuk sampaikan sesuatu idea. Tapi seperti yang cikgu jangkalah, Twitter, Facebook, TikTok. itu sebenarnya adalah kita kata platform untuk generasi muda masa kini lah. Tetapi kita nak bawa balik kepada perbincangan kita, perkembangan gerakan nasionalisme ini sebenarnya disalurkan pada ketika itu melalui penulisan dalam akhbar, majalah dan novel kreatif. Jadi kalau kita lihat, ini adalah sebagaimana dalam paparan, murid-murid boleh lihat pada paparan dan murid-murid di rumah juga jangan lupa sambil merujuk pada buku teks sejarah tingkatan 4. Okey, kita bincangkan di sini ialah bagaimana akhbar Melayu itu sebagai contoh akhbar iaitu Warta Malaya menyebarkan idea gerakan nasionalisme ini. Mereka ini kalau kita lihat antara pengarang yang terkenal ataupun yang kita kata yang aktif dalam penulisan pada ketika itu antaranya ialah Muhammad Yusof, Abdul Hamid, dan mereka ini sebenarnya bersuara tentang pendidikan dan politik tanah air. Begitu juga kalau kita lihat majalah dan akhbar bahasa Inggeris, berbahasa Inggeris, The Malay Mail dan The Malaya Tribune memuatkan perkembangan sosiopolitik dan ekonomi negara. Dan Sabah Sarawak, kita jangan lupa di Sabah Sarawak juga adanya akhbar dan majalah yang telah pun kita kata disebarluaskan kepada masyarakat bagi memberikan kefahaman dan juga pengetahuan kepada masyarakat umum tentang perkembangan semasa ketika itu. Dan kalau kita lihat selain daripada akhbar majalah berbahasa Melayu, bahasa Inggeris dan di Sarawak Sabah, kita lihat sebenarnya masyarakat Cina dan masyarakat India juga mereka menggunakan ataupun menyampaikan idea ataupun kesedaran nasionalisme mereka ini melalui akhbar dan majalah. Sebagaimana dalam paparan, rujuk kepada paparan, contohnya bagi akhbar Cina, akhbar Cina ini bertujuan untuk merangsang pemikiran masyarakat kaum Cina seberang laut dan untuk menunjukkan dan maksudnya mengekalkan identiti, memperjuangkan nasib bangsa dan menyemai perasaan cinta akan negara Cina.
Jadi kita lihat di situ. Maksudnya dia berfokus kepada negara China, bukan pada waktu itu bukan di tanah Melayu. Okey, begitu juga kalau kita lihat perkembangan gerakan ataupun penulisan dalam akhbar China yang lain akan berlaku perkembangan disebabkan oleh semakin lama usaha ini membawa kepada kesedaran tentang kepentingan perpaduan. Jadi kalau kita lihat dalam akhbar masyarakat India, sebagaimana paparan, murid-murid dalam talian dan di rumah juga sila lihat pada paparan. Akhbar India dia cenderung menerbitkan akhbar yang beroperasi dalam masa singkat. Kandungan yang dalam akhbar India ini ialah untuk kepentingan politik sosial masyarakat India di negara ini, dan sebagai contoh akhbar ialah Tamil Nation. Itu contohnya. Selain itu, tadi mereka menggunakan cara Twitter lah, TikTok, itu cara kreatif masa kini. Tetapi pada 1930-an masyarakat ketika itu juga kreatif. Mereka menyampaikan idea gerakan nasionalisme ataupun kesedaran nasionalisme ini melalui karya-karya kreatif. Maksudnya melalui penulisan novel. Jadi penyampaian itu sebenarnya secara tidak langsung. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, soalan yang saya nak bawa kepada murid-murid dalam talian ialah pertama, semua terus angkat tangan jika bersetuju. Akhbar masih lagi berperanan untuk menaikkan semangat cinta akan negara sehingga hari ini. Setujukah anda? Angkat tangan kalau setuju. Jadi kita nampak ada 2 orang setuju, 2 orang tidak bersetuju. Jadi kita kemudiannya, kita lihat di sini bagaimana. Kalau yang tidak bersetuju ni, saya nak minta, mungkin ada, saya nak minta seorang, siapa nak kemukakan soalan kepada rakan-rakan ni kan? Kita nak mereka berbincang. Siapa nak kemukakan soalan kepada rakan-rakan lain tentang pendirian mereka ni? Siapa nak mulakan dulu? Siapa nak mula? Ke mikrofon dan boleh tanyakan soalan. Terus tanyakan soalan pada rakan-rakan yang lain berdasarkan sekarang dia jadi cikgu ya. Tanya. Silakan Amira. Bagaimana kita nak tarik minat golongan muda untuk membaca akhbar? Jadi rakan-rakan yang lain, sila jawab kepada soalan Amira. Bagaimana kita nak tarik golongan muda ni? Siapa nak jawab? Betul lah tu cikgu, sebab saya rasa golongan muda sekarang ni akan menggunakan telefon bimbit sahaja, menggunakan gadget dan tidak lagi berpegang kepada surat khabar. Macam mana? Jadi tadi kita dah dapat seorang murid kita, siapa ya? Tadi angkat tangan tadi? Arisa. Arisa, sila jawab. Sekarang kita dah ada akhbar dalam talian, so senang orang nak baca. Kita boleh guna yang online punya. Dalam talian. Dalam talian, akhbar digital lah. Mungkin kita minta lagi pandangan daripada murid, seorang lagi murid. Siapa lagi nak berikan pendapat atau jawapan? Silakan. Boleh angkat tangan? Wahai 4A. Ya, Aina. Aina nak tanya ke Aina nak bagi jawapan? Silakan. Akhbar dalam bentuk infografik. Maksudnya maklumat yang disampaikan di akhbar itu berbentuk infografik. Jadi betul. Saya terima sebenarnya jawapan kedua-duanya. Jadi untuk siapa kita kata Alisa yang tanya soalan ke cikgu? Yang tanya soalan tadi Amira. Kita berikan 3 markah kepada Amira. Kemudian yang menjawab soalan ini kita berikan 2 markah untuk setiap seorang kerana jawapan yang diberikan itu adalah jawapan yang tepat. Jadi sebenarnya dekat sini yang saya nakkan daripada aktiviti kita ialah selain daripada mereka menerima soalan daripada saya nak tengok adakah mereka ini boleh membimbing rakan lain dalam satu sesi PDP yang mana mereka bersoal jawab. Jadi kita lihat selain daripada akhbar, maka aktiviti ataupun perkembangan nasionalisme ini juga disampaikan melalui persatuan. Jadi bagi Persatuan Melayu, sebagaimana yang kalau kita lihat paparan, antara persatuan yang kita kata yang wujud itulah Kesatuan Melayu Singapura, kemudian PASPAM ataupun kita panggil Persaudaraan Sahabat Pena dan Kesatuan Melayu Muda. Jadi dalam paparan ini kamu boleh lihat peranan Persatuan Melayu. Tetapi saya nak bawa satu lagi fokus daripada ketiga-tiga ini, Kesatuan Melayu Muda. Kalau kita lihat Kesatuan Melayu Muda ini merupakan dalam perbincangan topik-topik selepas daripada bab nasionalisme ini, kita lihat bahawa Kesatuan Melayu Muda ini lebih bersifat radikal. Maksudnya tindakan mereka itu lebih agresif.
Okey, jadi di sini maknanya yang penting pada mereka ialah penyampaian idea mereka itu didengari oleh masyarakat. Jadi itulah sebenarnya peranan persatuan untuk menyebarkan idea mereka kepada masyarakat. Okey, selain daripada itu, masyarakat Cina juga mereka menyampaikan maklumat melalui persatuan yang mana di sini kalau kita lihat Dr. Sun Yat-sen menjalankan hubungan dengan pemimpin Cina tempatan dengan mengadakan lawatan ke negeri-negeri Melayu bersekutu. Untuk apa? Untuk mendapatkan sokongan menentang kerajaan Manchuria. Jadi antaranya kalau kita lihat juga tokoh iaitu Tun Tan Celok menghidupkan cawangan SCBA di Melaka untuk menuntut peluang berkhidmat, maksudnya masyarakat Cina untuk berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan. Bagi masyarakat India pula, persatuan yang diwujudkan ini adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat India di tanah Melayu. Jadi apa yang dibincangkan ialah sekitar perkara-perkara yang berlaku dalam kalangan masyarakat di India. Okey, antara persatuan yang ada ialah Malayan Indian Associate ataupun MIA. Dan sebagaimana yang lain, sebagaimana itu boleh dilihat pada paparan dan murid juga boleh highlightkan kepada buku teks kita baca dan highlightkan sebab cikgu hanya menyatakan beberapa. Jadi sebenarnya ada banyak lagi persatuan sebenarnya jadi itulah perbincangan kita. Jadi kita lihat balik bahawa perkembangan ataupun kita kata pergerakan nasionalisme itu didengari oleh masyarakat juga adalah disebabkan oleh peranan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh ini menerusi persatuan. Okey, dengan perjuangan yang masing-masinglah apa yang mereka perjuangkan. Sebab kita dengar tadi cikgu, penjelasan cikgu di mana ada perjuangan dari segi penulisan dan juga persatuan. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan bagaimana reaksi British ketika itu melihat kepada perjuangan anak Melayu yang hebat seperti ini. Okey, kalau kita lihat dari segi reaksi British, terutama sekali bila melibatkan masyarakat Melayu, British tidaklah memberikan reaksi yang kita kata terlalu ekstrim. Okey, kerana cara yang dilakukan oleh masyarakat Melayu ialah secara yang kita kata penentangan ataupun kita kata penyebaran idea itulah berlaku secara sederhana. Jadi kesederhanaan itu sebenarnya membuka jalan kepada untuk proses memudahkan lagi penyebaran ideologi nasionalisme dalam masyarakat ketika itu. Baik cikgu, itulah dia penerangan tentang pergerakan nasionalisme di tanah Melayu ketika itu oleh Cikgu Nur Hayati. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM, jangan ke mana-mana.